Usahawan Saman Syarikat Gergasi. Siapa sebenarnya yang cuba sorokkan kebenaran? Berita ini bunyinya macam drama politik bercampur dunia korporat. Tetapi ia bukan setakat drama bersiri. Ia adalah realiti yang sedang berlaku di Sabah, melibatkan usahawan yang juga pemberi maklumat Albert Tay dan syarikat besar pengurusan mineral Sabah Mineral Management Sdn Bhd ataupun SMM. Cerita ini penuh dengan dakwaan, saman-menyaman, gambar jet pribadi yang mencetuskan spekulasi dan persoalan tentang siapa sebenarnya yang sedang menipu siapa. Jadi, jangan kita buang masa. Jom kita kupas dengan santai tetapi penuh kontroversi. Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Kisah bermula bila gambar jet pribadi yang memaparkan CEO SMM Natasha Sim, setiausaha syarikat Emily Chong dan tycoon balak terkenal Sabah Albert Lim viral di media sosial. Gambar itu nampak macam biasa sahaja. Orang berdiri depan jet bergaya sikit macam nak tunjuk eksklusif. Tetapi di Sabah, apa-apa pun melibatkan jet pribadi, ahli politik, tycoon balak dan syarikat milik kerajaan negeri memang cepat menimbulkan tanda tanya. Adakah itu lawatan rasmi? Siapa yang bayar kos penerbangan? Ada elemen rasuah ataupun salah guna kuasa? Itulah soalan yang mula berlegar selepas viralnya gambar tersebut. Baiklah, SMM cepat-cepat mengeluarkan kenyataan rasmi pada 21 Julai yang lalu menafikan dakwaan salah laku dan menegaskan gambar itu diambil semasa lawatan kerja ke Indonesia pada Ogos 2024. Tapi disinilah api kontroversi mula membesar. Dalam kenyataan itu, SMM bukan sahaja mempertahankan diri, tetapi mereka turut menyebut nama Albert Tay bersama bekas CEO mereka John Tee Eng Gihon. Kononnya sebagai individu yang sedang disaman oleh syarikat atas dasar penipuan, pemalsuan dokumen rasmi, konspirasi, dan pelanggaran fidusiari. Lebih panas lagi, SMM secara sindiran berkata, isu gambar jet yang tiba-tiba viral ini mungkin sebahagian daripada kempen politik untuk jatuhkan mereka. Albert Tay marah besar. Beliau menganggap kenyataan itu adalah fitnah dan jelas cuba untuk mengaitkan dia dalam konspirasi politik untuk menjatuhkan SMM. Menurutnya, kenyataan itu memberi gambaran yang dia tidak boleh dipercayai, malah bersekongkol dengan John Tee Eng Gihon untuk memalsukan dokumen rasmi. Jadi, dia mengambil tindakan undang-undang, yaitu saman fitnah terhadap SMM. Beliau tuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk, teladan, dan paling penting injaksi supaya SMM hentikan dari ulang kenyataan sama serta memohon maaf secara terbuka. Kalau kita imbas balik, SMM memang sudah filekan saman terhadap Albert Tay dan juga John Tee Eng Gihon sejak tahun lalu dengan tuduhan penipuan dan pelanggaran fidusiari. John Tee Eng Gihon pula, bekas CEO itu, bukan diam sahaja. Dia pun saman balik SMM, menuntut pampasan 10 juta ringgit kerana mendakwa kenyataan sama memfitnah dia. Malah pada November tahun lepas, John Tee Eng Gihon membuat laporan polis mendakwa Natasha Sim menaiki jet pribadi tanpa memaklumkan lembaga pengarah. Katanya kos perjalanan itu dianggarkan dalam Rp400,000 melibatkan Sim, suaminya Albert Lim dan 2 anak Lim. Sim menafikan dakwaan itu dan SMM pula kata siasatan dalaman tidak jumpa sebarang salah laku. Tetapi bayangkan, Rp400,000 untuk satu perjalanan. Kalaulah benar tuduhan ini, siapa yang tanggung kos tersebut? Kalau ia dibiayai oleh pihak luar, adakah ia boleh dianggap sebagai benefit yang bercanggah dengan integriti seorang CEO GLC? Albert Tay kata yang dia sudah memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa dan tidak ada apa-apa mahu disorok. Tetapi kenyataan SMM 21 Julai lalu dia anggap berat sebelah, mengelirukkan dan subjudis terhadap kes sebenar masih berjalan di mahkamah. Menurutnya, kenyataan itu sudah cukup merosakkan nama baik dia, sedangkan dia mahu mempertahankan integriti dirinya.
Jadi persoalan besar, adakah SMM coba memanipulasi persepsi awam dengan kenyataan itu? Atau adakah T hanya coba bersihkan nama walaupun memang ada kes berat terhadapnya? Kalau kita zoom out sedikit, kontroversi ini ada ironi yang sangat besar. Sebuah syarikat milik kerajaan negeri yang sepatutnya telus dan menjaga hasil bumi Sabah kini terpalit dengan image jet pribadi. Saman menyaman dengan bekas CEO sendiri dan tuduhan terhadap seorang usahawan yang pernah menjadi whistleblower. Kita kena tanya, siapa sebenarnya yang sedang melindungi siapa? Adakah ini hanya permainan politik korporat untuk alihkan perhatian daripada isu sebenar? Disinilah kita masuk ke soalan kontroversi. Pertama, kalau benar perjalanan jet itu bernilai 400.000, kenapa masih tiada jawaban jelas tentang siapa yang bayar? Kalau ia dibiayai oleh tycoon balap, maka adakah itu membuka ruang kepada konflik kepentingan? Yang kedua, adakah kenyataan SMM yang kaitkan Albert T dengan konspirasi politik sebenarnya cubaan untuk membunuh karakter seorang yang sedang melawan mereka di mahkamah? Dan yang ketiga, kenapa kes sebesar ini nampak senyap dalam arus perdana, seolah-olah ada tangan yang mahu redakan kontroversi? Lebih menarik lagi, kalau kita imbas sejarah, kes syarikat milik kerajaan terpalit dengan isu salah guna kuasa di Sabah bukanlah benda yang baru. Ingat lagi skandal Yayasan Sabah, isu lesen pembalakan, dan macam-macam lagi. Setiap kali ada cerita melibatkan tycoon balak dan orang politik, akhirnya banyak yang berakhir samar-samar, tidak pernah ada pengakhiran yang jelas. Jadi adakah kita sedang lihat ulangan sejarah dalam versi baru? Kali ini dengan wajah jet pribadi sebagai simbol kekayaan dan kuasa. Inilah yang membuatkan orang ramai semakin curiga. Kalau betul semuanya telus, kenapa perlu keluar kenyataan sindiran yang kaitkan individu tertentu? Kenapa tidak tunjuk bukti yang jelas bahwa semua urusan itu memang lawatan rasmi, sah, dan ada rekod perbelanjaan? Dan kalau benar ada whistleblower yang tampil, kenapa serang pribadi dia dan bukan menjawab persoalan pokok? Akhirnya, kita sampai ke persoalan yang paling panas, kawan-kawan. Adakah Sabah Mineral Management, SMM, sebuah syarikat yang pegang amanah besar hasil bumi Sabah, benar-benar telus seperti yang mereka dakwa? Atau ada sesuatu yang coba ditutup dengan saman menyaman ini? Nah, macam mana itu? Jadi, adakah Anda percaya yang saman ini hanyalah satu episod dalam drama besar politik korporat Sabah, ataupun ia merupakan satu petanda yang ada skandal lebih besar yang masih coba ditutup rapat? Cerita jet, CEO dan whistleblower ini belum lagi tamat, kawan-kawan. Jauh lagi daripada garisan penamatnya. Dan kalau sejarah jadi pengajaran, biasanya yang viral itu bukan gambarnya saja, tetapi juga kebenaran yang akhirnya akan keluar walaupun coba disorok macam mana sekalipun. Baiklah semua, terima kasih kerana telah menonton. Jangan lupa komen pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Albert T mangsa fitnah? Atau sebenarnya dia juga merupakan sebahagian daripada permainan kuasa yang lebih besar? Nah, jadi jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel ini kalau Anda ingin tahu lebih banyak pendedahan seperti ini. Kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya, sebab di sebalik berita rasmi ada banyak cerita yang belum lagi terungkap. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja konten kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Terima kasih sekali lagi.